Bahkan jangan sembang sahak lah. Kalau dia Hindu, Buddha semua berhala pun, dan dia bagi nasi kat keladangan, kita kata tak guna ke? Jangan ambil ke? Tak. Benda tu sebenarnya adalah benda yang boleh diterima dan diraihkan. Sebab selepas sahaja umat Islam pindah arah kiblat, Yahudi make it a very big thing. Yahudi jadikan berubah arah kiblat tu seolah-olah macam benda yang cukup besar. Yahudi kata habislah hampa ibadah Tuhan tak terima lah sebab kiblat hampa tak kena dengan kiblat As-Sahra ni. Oh, habislah. Ketika selepas je Allah suruh ubah arah kiblat, tuan tengok ayat dia. Walikulli wijhatun huwa mawalliyuha fastabiqul khairat. Setiap kelompok, ayat ni ayat lepas ubah arah kiblat. Allah respon terhadap Yahudi bila Yahudi kata ibadah kita umat Islam sia-sia sebab berubah arah kiblat daripada arah kiblat turun-temurun, which is As-Sahra. Allah sebut walikullin, untuk setiap orang, wijhatun huwa mawalliha, ada satu arah tuju masing-masing. Setiap orang dia ada arah masing-masing yang dia nak pergi. Fastabiqul khairat, maka masing-masing berlumba-lumba buat baik. Titik. Berlumba-lumba buat baik. Aina ma takunu, di mana sahaja kalian berada, di mana sahaja kalian menghadap, ya'ti bikumullahu jami'a. At the end semua akan jumpa Allah, berkumpul dengan Allah semula. So tuan-tuan, sama ada kita menghadap belah sini ataupun menghadap belah sana, Allah sebut dalam Al-Baqarah, masyriq wal maghrib lillah, timur dan barat milik Allah. Bila kita duduk di Madinah, timur kita adalah Masjid Haram. Tuan-tuan sedar kan, matahari terbit belah matahari terbit belah apa kiblat, matahari terbenam masa kita buka puasa belah satu lagi lah, belah barat. So kalau kita duduk di Madinah, timur kita adalah Kaabah, barat kita adalah Masjid Aqsa. Justru Allah kata masyriq wal maghrib lillah, timur dan barat dua-dua milik Allah. Jangan jadikan isu timur dan barat ni. Yang penting adalah setiap orang ada arah masing-masing. Fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Justru itu. Utama adalah kita punya kiblat atau utama kita punya kerja baik? Kerja baik. Mudahnya macam ni lah. Ada geladangan dekat bawah, kita yang menghadap Kaabah pi bagi nasi dekat dia. Ada orang lain pula, dia tu menghadap As-Sahra dan dia bagi nasi dekat geladangan yang sama. Soalan saya, nasi dia bagi tu tak boleh makan ke? Boleh. Bahkan jangan sembang sahak lah. Kalau dia Hindu, Buddha semua berhala pun, dan dia bagi nasi kat geladangan, kita kata tak guna ke? Jangan ambil ke? Tak. Bahkan kalau kita ni menghadap kiblat yang tepat, betul dan sangat dirahmati Tuhan lah, tapi kita tak perlu nak buat baik. Buat baik ni semua orang kan? Kita tak buat. Kita tetap juga tak menyumbang kepada masyarakat. Kita tetap juga bukan legasi Ibrahim alaihi salam. Kesimpulannya, Allah ajar kita jangan bertekak isu timur atau barat, jangan bertekak isu menghadap sini atau menghadap sana. Bertekaklah pada konten agama ni, iaitu berlumba-lumba buat baik. Fastabiqul khairat. Tak payah gaduh sangat. Dia ni UMNO ke PAS ke DAP ke apa ke, tu sangat gaduh tu sangat. Asalkan kau duduk kat mana pun, kau buat kerja untuk masyarakat. Kau buat kerja untuk, di rumah jangan tikar orang lah. Tikar orang gaduh lah sikit. Tapi kalau kita masing-masing duduk kat tempat masing-masing, hari aku menang aku buat kerja, hari hang menang hang buat kerja, okey lah, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Apa dia? Dia satu macam Safa Marwah aja, dia punya batu kan. Kata dekat ya, As-Sahra tu dia umumnya batu macam ni. As-Sahra dia adalah batu seketul besar. Lepas tu dia ada rekahan macam gua lah sikit kat bawah ni. Yang mana As-Sahra hari ni ditutup dengan kubah tu. Ada musola bawah tanah pun, which is sempit lah musola bawah tanah tu. So As-Sahra tu dia ada kind of batu besar macam ni. Dia ada batu bawah yang menampung dia. Bahagian ni ada sedikit gua bawah tanah. Itulah As-Sahra. Wallahu alam. Batu tu memang dah ada kat situ sejak awal lagi. Wallahu alam. Batu tu dia memang seketul batu. Dia bukannya dibina macam Kaabah. Dia memang seketul kat situ. Cuma kompleksnya lah yang dibina. Wallahu alam. Tak ada apa nas yang memberitahu asal usul dia. Asal usul batu tu. Wallahu alam. Dia mula adalah kerana Adam letak batu asas dekat situ.
seperti mana Ibrahim, sebab Nabi Muhammad sebut jarak pembinaan Kaabah dengan Al-Aqsa tu 40 tahun. Jarak pembinaan dia 40 tahun. So Adam bina Kaabah, kemudian Allah perintahkan lepas 40 tahun kau pergi bina Al-Aqsa. Tapi ingat zaman tu tak disebut Al-Aqsa, letak batu asas. Kemudian banjir besar Nuh berlaku, Kaabah pun rosak, As-Sakhra pun rosak, tapi tapaknya masih ada. So Ibrahim letak batu asas semula untuk Kaabah, Ibrahim letak semula batu asas untuk As-Sakhra. Kaabah yang style Ibrahim tu kekal sampai era Nabi Muhammad, rosak pun orang bina balik. Tapi As-Sakhra yang Palestin ni, yang Ibrahim bina balik ni, dia akhirnya abandon, orang tinggal. Orang mula tinggal sebab kemarau zaman Nabi Yusuf tu, Bani Israel keluar meninggalkan tempat tu. Tuan-tuan tengok Mekah ni, kita membayangkan kata orang akan tinggal sampai bila-bila. Kita duk bayang macam tu. Tapi saya tanya tuan-tuan, bayangkan kalau Zam-Zam kering, orang tinggal ke tak tinggal Mekah? Cuba bayang tak? Nak ambil air mana kan? Dan Zam-Zam memang pernah di kampus pun zaman Bani Jurhum dulu. Lalu agak ratus tahun juga penduduk Mekah berkurang kerana stok air kurang. Sebab Madinah, Mekah ni, orang duduk situ sebab air, bukan sebab benda lain. Pernah berlaku dekat yang negara kita panggil Palestin ini zaman Nabi Yusuf AS, kemarau. Masjid ada kat situ, kiblat ada kat situ, tapi mereka keluar. Nabi Yusuf kan baca kisah Nabi Yusuf minta ayah dan Nabi Yaqub bawa seluruh Bani Israel hijrah masuk ke Mesir kan. Zaman Nabi Musa dia keluar balik, nak masuk balik ke tanah asal mereka kan. So point saya nak sampai kat sini adalah kiblat ada kat situ dan keluar. Era Nabi Sulaiman AS, Sulaiman bina balik Masjid Aqsa dengan cukup indah. Sebab Sulaiman kan, dia empire besar zaman tu. Masjid Aqsa yang Nabi Sulaiman tersebut akhirnya musnah pula. Pada era Bani Israel, akhlak dia runtuh. Allah hukum mereka dengan dibawa 2 kali kemusnahan. Kali pertama oleh Babylon, Nebuchadnezzar, daripada empire Babylon. Nebuchadnezzar empire Babylon ni, dia serang Palestin, dia take over Masjid Aqsa tersebut, dan dia musnahkan the whole komplek Masjid Aqsa, termasuk As-Sakhra musnah. Lepas Babylon kalah, Parsi take over, Parsi bagi kemerdekaan ataupun pulang semula Bani Israel ke Palestin tu. Bani Israel bina semula Masjid Aqsa dengan dana yang sikit, lekeh je Masjid Aqsa tu. Sehinggalah era zaman Rom memerintah kat tempat tu, Masjid Aqsa tu ada dana sikit, besarlah sikit Masjid Aqsa tersebut, tapi ada bendera Rom kanan kiri depan belakang, which is Bani Israel tak suka. Lepas era Nabi Isa AS, Masjid Aqsa tu lah yang Nabi Isa duduk berjalan, yang duduk dakwah Bani Israel whatsoever tersebut. Nabi Isa naik ke langit, Bani Israel memberontak lawan Rom. Rom terajang Bani Israel keluar, Rom pecahkan balik Masjid Aqsa. So Masjid Aqsa ni pecah banyak kali. Compact tu Kaabah. Masjid Aqsa tu dipecah dan dihina banyak kali. Compact tu Masjid Haram Kaabah. Masjid Haram Kaabah ni sejak Ibrahim letak sampai sekarang terpelihara lah. Walaupun ada mengarut-mengarut, tapi Kaabah tu sendiri terpelihara. As-Sakhra tidak. As-Sakhra tidak. Sepanjang Kaabah dibina sampailah sekarang, umumnya Mekah tersebut tak ada kambing. Ya. Selamat Hari Raya awal Ramadan sudah menjelang tiba, umat muslimin semua riang-riang